Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa untuk kelas sirah tahun 4. Sebelum Ustaz memulakan pengajaran, Ustaz perkenalkan diri dulu. Nama Ustaz Nur Syafiq bin Hamdan, awak boleh panggil Ustaz Syafiq. Dan juga sebelum kita memulakan pelajaran, sebelum Ustaz beritahu tajuk yang kita akan belajar untuk kelas yang pertama ni, Ustaz nak bagi tahu awak perlu ada buku nombor 4. Yang mana buku nombor 4 tu buku tulis nombor 4 untuk latihan dan nota. Kita buat buku tu satu saja sekaligus latihan dan nota untuk memudahkan Ustaz. Kalau Ustaz bagi kerja dan nota, senang Ustaz, untuk Ustaz semak. Dan juga buku tersebut senang untuk awak sebab ada satu buku je, kita tumpu pada satu buku je. Okey, kita teruskan dengan pelajaran untuk sirah tahun 4. Ustaz ajar 4 kelas sekaligus, iaitu 4 barakah, 4 hafiz, 4 hafizah dan 4 islah. Dan keempat-empat kelas ni akan belajar dengan Ustaz seorang lah untuk subjek sirah ni. Jadi sirah tahun 4 kita akan belajar menggunakan buku Pendidikan Islam KSSR dahulu, kerana kita belum memperolehi buku kafar. Kalau dah dapat buku kafar nanti kita akan ikut silibus tu, kita akan menggunakan buku kafar dan juga buku YTP. Tapi buat masa ni sekolah arahkan supaya kita ikut buku KSSR dahulu. Jadi awak semua boleh buka muka surat 154 hingga 158 seperti mana yang Ustaz type di dalam slide yang awak boleh tengok sekarang ni, yang warna hijau tu. Kita akan bermula dengan unit 3, muka surat 154, tajuk dakwah Nabi Muhammad, muka surat 154 sehingga 158. Dan sebelum kita belajar juga, Ustaz juga ada gariskan objektif pengajaran, yang mana objektif pengajaran ni penting untuk Ustaz dan juga untuk awak supaya kita ada hala tuju semasa kita belajar. Ustaz gariskan 4 objektif pengajaran. Yang pertama, kita dapat dan juga perlu mengenal pasti maksud dakwah. Apa maksud dakwah? Yang kedua, tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi. Nabi buat dakwah dan ada tentangan, terutamanya daripada kafir Quraisy. Apa bentuk tentangannya? Nanti kita akan belajar. Yang ketiga, kita dapat mengenal pasti akhlak Nabi semasa ditentang oleh kafir Quraisy. Bagaimana akhlak Nabi walaupun semasa dia ditentang oleh kafir Quraisy? Baik ke Nabi? Tidak baik ke? Macam mana reaksi Nabi? Yang keempat, akhlak Nabi semasa berdakwah. Macam mana Nabi berdakwah? Macam mana Nabi berdakwah menyebarkan Islam? Kita akan lihat. Tapi hari ini kita akan belajar 2 objektif pengajaran saja. Yang pertama, maksud dakwah, dan yang kedua, tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi. Okey, kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Maksud dakwah. Maksud dakwah ni secara mudahnya seperti mana yang Ustaz type dalam slide ni. Yang pertama, menyeru dan mengajak umat manusia untuk beriman dan taat kepada Allah serta kembali ke jalan yang benar. Muka surat 155. Awak boleh rujuk dekat muka surat 155. Dialog daripada seorang penceramah, seorang pendakwah. Dekat warna dialog, kotak warna biru tu, dia ada sebut menyeru dan mengajak umat manusia untuk beriman dan taat kepada Allah serta kembali ke jalan yang benar. Dan yang kedua, dakwah di Mekah secara sulit selama 3 tahun. Ada 2 isi dekat sini. Yang pertama, maksud dakwah, dan yang ketiga, tempoh dakwah Nabi. Tempoh dakwah Nabi adalah selama 3 tahun di Mekah. Semasa di Mekah, Nabi melaksanakan dakwah secara sulit selama 3 tahun di rumah Sayyidina Arqam bin Abi Al-Arqam. Selama 3 tahun. Lama tak? Memang lama lah, 3 tahun. Tapi secara sulit sahaja. Kenapa secara sulit? Sebab waktu itu Islam tidak lagi dikenali, belum lagi dikenali. Jadi untuk memperkenalkan Islam ni, benda yang janggal, tak boleh kita perkenalkan secara mengejut. Takut nanti dia ditentang habis-habisan. Sebab itu kebijaksanaan Nabi, Allah Ta'ala bagi sifat fatonah kepada Nabi supaya Nabi berdakwah dengan cara yang betul. Dan Nabi bila berdakwah, dia ada 2 cara. Yang pertama secara lisan, dan juga yang kedua secara perbuatan. Awak boleh tengok dekat muka surat 155, ada kotak kecil warna putih bergaris biru. Dia ada tanda soal dekat atas tu. Dia tulis tu, tahukah anda Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan pelbagai cara. Yang pertama melalui lisan. Lisan ni sama ada nasihat, tazkirah, dialog, bercerita dan juga berdebat. Dan juga cara yang kedua, dakwah secara perbuatan. Yang pertama ziarah,
memberikan hadiah, mengutuskan surat, menghantar utusan, berakhlak mulia. Nanti bila awak masuk sekolah secara fizikal, kita berjumpa dan Ustaz akan ceritalah kat awak sirah yang Ustaz tahu, sirah Nabi berkaitan dakwah yang Ustaz tahu. Banyak cerita tentang dakwah Nabi di Habsyah, yang mana Nabi hantar umat Nabi berjumpa dan berlindung dengan Raja Najasyi. Itu antara salah satu ceritanya lah. Kita teruskan juga slide yang kedua, iaitu objektif pengajaran kita yang terakhir untuk kelas pada kali ini, iaitu tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi. Muka surat 156. Awak boleh rujuk, ada 4 tentangan yang kafir Quraisy lakukan untuk menghalang dakwah Nabi. Yang pertama, melalui fitnah. Nabi digelar sebagai gila, ahli sihir dan pendusta. Dia orang Arab Quraisy ni, dia orang nak tentang Islam ni, dia orang nak tentang Nabi, walaupun dia orang tahu Nabi ni Al-Amin, jujur. Dia orang gelarkan Nabi ni sebagai gila. Sehingga kan Tuhan sebut dalam surah An-Najm ayat 3, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nak bagi tahu bahawa apa yang Nabi cakap semuanya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun mengikut nafsu daripada Nabi Muhammad. Yang kedua, mereka melakukan tentangan terhadap dakwah Nabi melalui pemulauan. Pemulauan ni bukan maksud pulau dekat tengah laut tu, tidak. Tapi pemulauan ni bermaksud mereka meminggirkan Nabi. Selama mana? Selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Yang ketiga, penyiksaan. Mereka melakukan penyiksaan. Antaranya kisah Bilal bin Rabah yang mana dia dijemur di padang pasir dan diletak batu di atas badannya. Mereka melakukan penyiksaan untuk menakut-nakutkan dakwah Nabi supaya ramai orang tidak masuk Islam. Jadi antara salah satu cerita yang terkenal adalah cerita Bilal bin Rabah, seorang hamba berkulit hitam yang dijemur di padang pasir oleh tuan dia. Masa tu dia hamba, dan dia juga diletakkan batu di atas dadanya, tapi dia tetap beriman. Yang keempat, tentangan yang terakhir yang dalam buku ni ditulis, iaitu pembunuhan. Apa dia pembunuhan? Mereka melakukan pembunuhan terhadap ramai orang-orang Islam yang waktu itu komunitinya sikit, orangnya sikit, penganut Islam waktu itu sikit, dan dia orang bunuh orang-orang Islam yang dia orang anggap bahawa ini sebagai satu agama ancaman. Siapa yang dia orang bunuh? Antaranya Sayyidina Yasir dan juga Sayyidatina Sumayyah. Lagu yang awak selalu dengar, lagu nasyid berkaitan dengan keluarga Ammar bin Yasir dan juga berkaitan dengan keluarga Sumayyah. Jadi insya-Allah esok kita akan teruskan lagi kelas kita berkaitan dengan 2 lagi tajuk, iaitu akhlak Nabi dalam menghadapi tentangan dan juga akhlak Nabi Muhammad dalam berdakwah. Jadi untuk hari ini sekadar itu sahaja yang Ustaz ajar awak. InsyaAllah hari Jumaat kita akan sambung lagi kelas kita, sebab seminggu kita ada 2 kelas. Jadi latihan untuk hari ini satu saja. Awak dengar elok, latihan ni satu saja, iaitu salin nota ni. Ada 2 nota yang Ustaz bagi mengikut slide. Satu, maksud dakwah awak salin, dan yang kedua, tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi. Mungkin ada sedikit ejaan tentangan tu, Ustaz tersilap Ustaz tersilap type. Awak boleh tengok dalam buku ejaan yang sebenar, awak boleh rujuk dalam buku. Kalau awak tak nampak ke, ataupun awak tak berapa jelas ke, atau tak berapa nak clear ke Ustaz punya slide ni dekat handphone, dekat video awak ni, awak boleh rujuk buku muka surat 155 dan juga 156. Okey, insya-Allah latihan yang awak perlu buat adalah salin nota saja untuk setakat ini. Hari Jumaat nanti baru kita buat latihan yang penuh lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan kita tutup majlis kita dengan Ummul Kitab. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.